Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa untuk menyertai program FB Live kita pada hari ini. Kita ada topik yang sangat menarik iaitu terokai cara boost prestasi kereta. Okey, tapi sebelum kita nak meneruskannya, saya nak minta anda semua tolong like FB page Sahajidah IO Marketing, Syom, dan juga like dan share video ni. Kalau boleh tag ramai-ramai kawan-kawan awak dekat komen tu, jadi diorang pun tahu tentang program ni dan diorang pun boleh datang sini untuk tengok program ni. Perkongsian yang sangat berbeza. Jadi berbaloi-lah anda sharekan semua link ni. Sebabnya kita ada hadiah menarik kepada top 5 sharer pada hari ini ya. Kita akan menawarkan hadiah sebotol minyak JTX 1000 Gold Motor Oil 4 liter bernilai RM198.10. Usaha yang sangat mudah, cuma-cuma klik dan like, share saja kan. Jadi sangat berbaloi lah hadiah tu. Pada malam ini, nama saya Norizan, saya akan menjadi host anda untuk program hari ini. Kita ada tetamu khas yang akan membincangkan dengan lebih lanjut tentang terokai cara boost prestasi kereta. Okey? Sebelum tu, saya nak remind lagi sekali, tolong like dan share banyak-banyak kali. Tak rugi anda boleh menang hadiah. Okey, siapa tahu anda yang pemenang bertuah yang boleh bawa pulang sebotol minyak JTX 1000 Gold Motor Oil 4 liter tu. Besar tau betul tu. Okey. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak ceritakan kepada anda apakah objektif program kita pada malam ni. Terokai cara boost prestasi kereta. Okey, daripada topik tu, apa yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah satu produk Syom iaitu JTX, sejenis minyak enjin yang mana produk ni dah lama berada di pasaran semenjak tahun 1993 lagi. Kalau kira-kira adalah 28 tahun dah lama sangat tu, mesti ianya sesuatu yang bagus dan mesti juga ianya sesuatu yang istimewa. Kalau tak, takkanlah dia masih lagi dipasarkan. Betul tak? Jadi pada malam ni kita nak merungkaikan rahsia keistimewaan produk JTX ni. Sebab saya percaya ramai lagi kat luar sana dan macam saya juga, kita pun masih tak faham atau kurang jelas tentang minyak enjin ni dan juga kegunaannya dalam kehidupan kita. Sebab kita semua ada kereta tapi kadang kita pun bukan faham sangat pasal cara nak maintain kita punya kenderaan. Betul tak? Jadi untuk tujuan tu, pada malam ini, dalam program ini, kami telah menjemput seorang pakar automotif untuk memberikan penjelasan kepada anda dan berkongsi ilmu dengan kita semua. Kita sama-sama belajar tentang cara menjaga kereta kesayangan kita supaya sentiasa tip-top walaupun dalam PKP ni dia tak jalan-jalan kan. Kita pun nak tahu juga tentang fungsi dan kegunaan minyak enjin tu dan kepentingan dia. Maklumlah enjin tu sebenarnya adalah jantung kepada kereta kan. Jadi minyak enjin ni yang menjaga jantung kereta mestilah penting, betul tak? So kita kena tahu dan faham kepentingan dia kepada kereta kesayangan kita. Jadi nak ceritakan tetamu khas kita pada malam ni, siapa tu? Siapa? Anda dah tahu ke? Dah pernah tengok dia ke sebelum ni di mana-mana, YouTube ke, filem ke, apa ke? Saya nak ceritakan tentang tetamu khas kita ni yang bukan calang-calang orang ya. Saya nak ceritakan sikit lah latar belakang dia ni. Dia ni merupakan seorang graduan mechanical engineering, berpengalaman lebih 10 tahun dalam bidang automotif di Jepun ya. Di Jepun, bukan kat Malaysia ya. Dan beliau juga pernah berpengalaman menjadi seorang racer, drifter dan mempunyai pengalaman menjadi pengurus teknikal untuk pasukan lumba tempatan dan antarabangsa. Hebat tak hebat? Excited tak excited nak kita jumpa tetamu khas kita pada malam ni? Saya pun excited. Okey, tanpa melengahkan masa,
saya memperkenalkan tetamu kita, Saudara Kazuto Sun. Silakan, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada malam ni. Alright, saya dah ceritakan latar belakang tetamu khas kita ni tadi. Sekarang kita nak menjemput dia, Saudara Kazuto. Apa khabar? Halo, apa khabar Nurizan? Halo semua, apa khabar? Selamat malam, selamat malam dan salam sejahtera. Yes. Sangat excited pada malam ni dan terima kasih Saudara Kazuto kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan dengan kami semua di sinilah. Ya, saya juga terima kasih kerana Syom jemput saya untuk buat perkongsian ni. So, harap-harap kita semua dapatlah belajar sikit sebanyak kan. So, ya, kita akan sharing selepas ni. Alright. Saya nak tanya soalan lah kepada Kazuto ni. Boleh, lanjutkan. Memang saya dijemput untuk jawab soalan untuk hari ini. Okey, saya dah intro tadi pasal produk JTX ni kan, yang dah 28 tahun ada di pasaran ni kan. Yeah. So, ia sejenis minyak enjin. Tapi kebanyakan kita kat luar sana ni kita tak tahu apa tu minyak enjin. Fungsi dia apa? Boleh tak Kazuto tolong ceritakan sedikit? Okey, minyak enjin ya. Kalau kita cakap minyak enjin, kebanyakan orang yang ada kereta atau tak ada kereta, dia hanya tahu, oh, ada kereta, ada enjin, masuk minyak, baru boleh gerak. Kan? Saya rasa kebanyakan orang akan rasa macam tu. Sebenarnya minyak enjin, kerja dia lebih banyak daripada yang kita atau orang banyak yang tidak tahu. Mungkin saya tak pasti Nurizam biasa dengan mekanikal atau engineering tak. Tapi saya rasa ada abang-abang atau kakak di luar sana pasti dia mahir pasal kereta atau enjin. Tapi ramai juga tidak tahu dan tak faham apa itu minyak enjin atau apa kegunaannya. Yang dia tahu, masuk minyak, start enjin, jom jalan. Itu aja. So, jadi hari ni saya nak cerita sikit. Apa itu minyak enjin? Minyak enjin seperti atau kita macam tadi Nurizan katakan, enjin kereta tu dia macam jantung kepada manusia tau. Jadi minyak enjin tu macamlah darah kita kan. Kalau darah kita tak bersih, tak bagus, kita lemah lah, kita sakit. Kereta juga macam tu. So apa itu minyak enjin? Okey, saya nak cerita sikit. Minyak enjin sebenarnya kegunaan dia untuk melicinkan bahagian-bahagian atau mechanical parts di dalam enjin. Kebanyakan tempat yang ada bergerak dalam enjin tu akan diliputi minyak enjin atau lubricant. So dia akan melicinkan segala-gala penggerakan dalam enjin tu. Dan minyak enjin juga ada kerja-kerja dia yang lain. Seperti dia akan mengurangkan haba, reduce heat. Macam mana dia reduce heat enjin tu? Banyak tak faham ni. Sebenarnya apabila segala-gala mekanikal atau barang-barang komponen dalam enjin dia bergerak, ada geseran, dia akan jadi panas. Okey. Seperti kalau awak pakai tangan, dua orang gosok-gosok, mesti ada panas. Rasa haba kan? Macam mana kita nak kurangkan haba itu? Kita masuk minyak sikit, kita gosok, awak rasa licin dan tak ada panas. So, minyak enjin ni, dia juga begitu, dia punya function. Apabila dia liputi atau keliling bahagian-bahagian atau komponen enjin, dia akan licinkan enjin atau komponen dan dia akan mengambil haba-haba dari sana turun ke bawah oil pan. Setiap enjin ada satu tempat untuk takung enjin oil, kita panggil oil pan. Dari sana banyak enjin oil. Jadi bila dia turun ke sana, dia akan sejuk sedikit. Selepas itu baru dia pump. Dari enjin oil tu dia akan pump atas ke enjin untuk mengalir seluruh enjin. Jadi setiap kali dia mengalir, dia akan kurangkan haba. Okey? Dan bukan itu saja ya. Apabila itu enjin tu dia kerja banyak, dia akan kadang-kadang kita kata sludge. Dia akan jadikan sludge di bahagian atas enjin head tu. Pasal tempat itulah yang banyak enjin oil tu masuk. Tapi lama-lama dia akan jadi sludge. Enjin oil dia punya satu kerja lagi adalah bersihkan seluruh enjin. Kurangkan enjin sludge. Kalau bila ada enjin sludge, akan menurunkan
performance engine tu. Okay. So apabila sebuah engine oil yang bagus seperti JTX, dia akan buat semua kerja ni. Apabila semua kerja ni dijalankan, okay, dia licingkan engine, dia kurangkan haba engine, dia akan bersihkan engine, engine tu akan jadi power macam manusia. Bila you selalu exercise, you akan jadi kuat, bersemangat. Okay, engine tu macam tu juga. Dia akan jadi bersemangat, akan jadi power. Apabila ada power engine tu, dia boleh jalan jauh. Apabila boleh jalan jauh, dia akan kurangkan geseran punya tenaga, dia boleh jalan jauh. Itu yang menyebabkan dia akan jimat minyak. Itu yang biasa orang cakap apabila dah pakai minyak JTX ini kan. Oh, kenapa boleh jimat minyak? Tiba-tiba saja boleh jimat minyak. Inilah semua sebab dia. Okay? Begitu panjang lebarnya Kak Zuto menceritakan tentang minyak enjin, barulah kita faham fungsi minyak enjin ni tadi ya. Macam menyejukkan enjin. Saya ingat coolant gunakan untuk menyejukkan enjin. Rupanya minyak enjin ni sendiri yang mempunyai peranan besar untuk menjaga kita punya enjin kereta. Macam saya cakap tadilah, jantung kenderaan. Jadi kita teruskan ke topik yang seterusnya. Okey, saudara Kak Zuto, setahu saya Syom ada 3 jenis produk JTX ni. Betul. JTX 1000 motor oil, JTX 1000 gold motor oil dan juga JTX 5000. Tapi malam ni kita nak fokus kita punya topik perbincangan kepada minyak enjin. Jadi saya nak tahu, boleh tak saudara Kak Zuto terangkan perbezaan antara 2 jenis minyak enjin yang JTX ada ni? Ada merah, ada kuning ni, mana satu ni? Confuse sikit. Okey, seperti kebanyakan orang tahu, IO JTX ni dia ada 2 jenis produk untuk minyak enjin ya, iaitu JTX 1000 motor oil, yang kedua JTX 1000 gold motor oil. Yang JTX 1000 motor oil itu dia dengan dia punya tong itu warna merah, stiker dia warna merah. Dan JTX 1000 gold tu dengan tong dia warna gold. Ini ada dah 2 perbezaan. Jadi dua-dua minyak ni juga ada dia punya kehebatan. Okey, mari kita cerita sikit apa yang dalam tong ni. Okey, dua-dua minyak ini dia menggunakan mineral base. Mineral base lebih kurang dalam 80 hingga 85%, itu biasalah. Lepas tu ada aditif, yang lain punya semua itu adalah aditif. Apa itu mineral base, apa itu aditif? Banyak orang tak faham. Okey. Kita buat kesimpulan lebih senang, kita nak buat kopi. Kita nak buat kopi, kita mesti ada air, kita ada kopi, kita ada gula atau susu. Okey? Jadi mineral base tu adalah seumpamanya macam air. Okey? Air dari filter bagus ni. Ini mineral base yang bagus ni ya. Lepas tu kita ada kopi, susu atau gula, itulah aditif. Yang aditif dari JTX kan, ini aditif antara yang bagus lah. Dia ada AP/AW punya aditif. Ini antara aditif yang kira top quality punya aditif yang JTX masukkan ke dia punya mineral base punya minyak ni. Okey. Jadi ini campuran ni dia macam kopi lah. Apabila you campur susu, kopi, gula, air, dia jadi kopi. Apabila aditif ni campur dengan mineral base punya minyak, dia lah jadi JTX 1000. Tapi dia ada 2 jenis. Pasal dia 2 jenis ni untuk kereta yang berlainan, usia berlainan dan enjin berlainan. Ini kita akan cerita selepas inilah. Kita cerita pasal engine oil dulu. Okey. Engine oil ni dia bagi satu flow yang bagus. JTX punya engine oil dia bagi satu flow yang bagus. Pengaliran yang bagus, so dia dapat mengalirkan seluruh enjin dengan minyak dan dia bagi protektif yang bagus. Dia seperti manusia lah. Dia ada darah kan, darah kalau kita punya pump bagus, kita selalu exercise, dia bagi pengaliran yang bagus, kita jadi sehat dan cegas. Sama juga dengan minyak tu, dia bagi pengaliran yang bagus. Jadi enjin itu akan memanjangkan hayat dia dengan mengurangkan geseran, mengurangkan heat atau haba di enjin. Dan ini semua akan memanjangkan hayat enjin itu.
Itu yang penting ya, untuk sebuah engine oil yang bagus, dia akan kerjakan semua ini. Jadi apabila dia bagi semua yang protection yang bagus, minyak itu akan menyebabkan engine tu ada power, ada kuat. Apabila kuat, dia akan gerak lebih tenaga, dia berjalan dengan lancar dan lebih panjang dengan jarak jauh. Apabila dia boleh jalan dengan jarak lebih jauh, itu yang kita cakap jimat minyak. Banyak tak faham kan macam mana nak jimat minyak. Yelah, apabila kereta kamu boleh bandingkan dia dengan minyak sebelum ni, dia boleh bagi kilometer yang lebih 10 atau 20 kilometer. Itulah kita cakapkan jimat minyak, kerana dia bagi perjalanan kilometer yang lebih banyak. Okey? Minyak ini juga dia ada buat kerja dia macam kita cakap tadi. Dia akan bersihkan enjin. Head, terutama engine head tu, dia akan kurangkan engine sludge. So dia akan kurangkan engine sludge dia dan bersihkan engine tu supaya engine tu cegas. Macam otak kita lah, kita cegas, kita akan bekerja atau pemikiran kita lebih tepat, matang dan lebih bagus. Penting tu, bukan computer box saja penting dalam kereta. Engine head pun penting. Apabila dia clearkan dia punya engine sludge dari minyak ini, dia akan bekerja lebih bagus. Dan engine oil ni juga akan mengurangkan atau protect dari karat. Awak tahu lah, engine kita kan banyak barang-barang besi. Besi paling senang jadi karat. Apabila dia cari karat, habislah. Jadi engine oil ni akan prevent, akan protect. Semua bahagian yang liputi dengan engine oil JTX ini tidak akan karat. Ini sangat penting. Antara satu lagi yang paling penting adalah minyak JTX ini dia ada meet API standard. Okay? API ini adalah satu organisation yang buat atau study minyak-minyak engine. Kalau you ada sampai tahap itu, bermakna awak punya minyak itu memang bagus, memang kira sampai tahap itu dan bolehlah kita guna untuk kenderaan kita. Alright? Baiklah, dengan begitu panjang lebar penjelasan daripada Kazuto tadi, bagaimana para penonton sekalian? Anda dah boleh faham ke? Jelas tak? Cuba komen sikit, kita nak tengok apakah perkongsian yang setakat ini ada memberi impak kepada anda ke tak? Mari kita tengoklah, ada yang komen-komen tadi. Jelas penjelasannya. Okey, bagus. Kita teruskan untuk topik yang seterusnya, iaitu kita dah tahu ada dua jenis minyak ni tadi. Kita nak tahu juga bagaimana nak membuat pilihan merah ke, kuning ke, sesuai ke tidak pilihan kita tu dengan kereta yang kita pandu. Jadi saudara Kazuto, boleh tak ceritakan dengan lebih lanjut tentang perbezaannya ni dan macam mana nak membuat pilihan? Okey. Ini biasa berlaku tau. Banyak orang tanya kan, apa minyak saya nak guna? Saya pergi kedai atau saya nak beli apa? Yang mana? Apa grade? Confused actually. Confused. Dia confused, dia tak faham. Bila orang recommend saja dia, bolehlah, ambillah, jadilah. Sebenarnya kamu kena tahu apa kamu punya kereta atau enjin dan apa minyak kena guna. Jangan salah guna. Ini yang penting tau. Pasal saya sering dengar orang kata, bolehlah ini enjin, bolehlah itu enjin boleh. Sebenarnya tak boleh. Dia ada khas untuk setiap enjin minyak tu ya. Seperti JTX Go dengan JTX Red dari Hi-O ni, dia pun juga cater untuk CC atau kereta untuk masing-masing. Okay? Tapi apa-apa pun kita selalu refer ke owner manual juga. Itu yang paling penting, kita kena refer ke owner manual. Baru kita faham apa yang engineer dari otomotif atau engineer dari yang design engine tu dia recommend apa yang kita perlu pakai. Okay? Tapi selepas itu kita boleh tengok lagi apa yang sesuai untuk kita guna. Okay? Okay, JTX Red dengan JTX Gold. Apa itu? JTX Red dia adalah Velocity 15W50. Okay, apa itu 15W50? 1550 adalah viscosity yang lebih pekat kalau berbanding yang lain. Kenapa dia lebih pekat? Macam mana kita cakap lebih pekat? Okay, kadang-kadang orang tak faham tau. Pekat, minyak ada pekat ke? Pekat boleh ke? Okay, kita buat satu kesimpulan yang lebih senang sikit. Kalau macam madu, honey. Honey pekat tak?
Ni kan pekat. Bila you nak tuang dia pun mengalir lambat kan. Itulah viscosity dia, pekat. Atau kamu tuang air, viscosity itu rendah, sangat rendah. Tuang terus keluar. Itu adalah viscosity yang sangat-sangat rendah. Okey. Jadi yang JTX rate ni dia ada yang lebih pekat berbanding gold kerana dia cater atau khas design untuk enjin atau kereta-kereta yang kira kena guna enjin ni. Okey, jadi macam mana kita nak tahu mana satu? Okey, JTX rate ni dia lebih pekat seperti kita katakan kan, minyak dia lebih pekat. Dia pekat adalah lebih sesuai untuk enjin yang sudah lebih lama. Mungkin sudah lebih 10 tahun atau 20 tahun atau lebih. Okey, kenapa kita cakap enjin lama? Pada masa dia launching itu dia enjin baru. Dah pakai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, enjin lama lah. Betul tak? Macam manusia pun ada muda, ada budak, ada orang tua. Setiap orang akan jadi baby, lepas tu orang teenage, lepas tu akan jadi pemuda, lepas tu jadi orang tua. Macam tu, kereta sama juga. Dia ada dia punya macam mana kalau kata dia punya umur lah. Okey. Jadi enjin apabila yang sudah lama digunakan kan, dia banyak tempat yang sudah haus. Banyak penggerakan dalam enjin tu. Apabila sudah haus banyak bahagian tempat bukan rosak, masih boleh pakai, masih boleh jalan. Tapi kalau kamu gunakan minyak yang lebih nipis, minyak itu dia tak boleh pegang di setengah bahagian atau dia akan terkeluar. Dia akan melari ke bilik sebelah. Lepas tu apabila ke bilik sebelah dia terus keluar belakang rumah. Ini bermakna dia ke piston, dia terus keluar exhaust. Faham tak? Sebenarnya kita lock pintu di tamak bagi dia gerak ke tempat lain, tapi dia curi-curi ke pintu belakang, dia terus keluar rumah. Dia macam enjin juga. Bila semua komponen dah longgar, minyak itu akan gerak ke piston bahagian pembakaran tu. Lepas tu tak bakar, dia akan terus keluar ke exhaust. Itu yang orang kata kenapa kereta lama keluar asap putih ya. Inilah minyak dia semua keluar dari exhaust. Ini asap putih ni keluar belakang pintu ni. Jadi macam mana kita nak prevent atau hadapi masalah ni? Kamu kena pilih minyak yang sesuai. Seperti JTX rate ini ya. Dia adalah 15-50. Dia lebih pekat, jadi dia takkan senanglah mengalir ke tempat yang kita tak mau dia mengalir. Dan minyak pekat ini biasanya dia lebih sesuai juga untuk yang capacity yang lebih besar seperti 2000 cc ke atas lah. Kerana bila enjin itu dia mempunyai kapasiti yang besar, enjin yang besar, biasa dia lebih kasar berbanding enjin yang kecil. Komponen-komponen pun banyak, lebih kasar. Jadi apabila dia ada banyak komponen dengan banyak benda yang lebih kasar, dia perlu satu minyak yang bagi dia protection yang sangat bagus. Kalau licin sangat atau nipis sangat, tak boleh, tak cukup. Jadi dia perlu yang lebih pekat. Kalau kau tengok kalau enjin besar-besar macam lori, jentera, traktor besar-besar kan, dia perlu yang lebih pekat supaya dia boleh kira support minyak enjin ni boleh support jentera yang lebih heavy duty. Okey? So kalau minyak yang pekat ni memang sesuai untuk enjin yang lebih berkapasiti yang lebih tinggi. 2000, 2500, 3000 yang ke atas lah. Dan kepada sesiapa yang selalu suka buat perjalanan jauh, selalu travel, hari-hari you punya kerja kat Johor Bahru dari Kuala Lumpur, hari-hari saya kena pergi Johor kerja, hari-hari kena pergi Johor kerja, lepas tu balik, hari-hari travel. Tak ada lah macam tu kan. Yang sering travel jauh lah, senang kata mungkin kenderaan kamu itu sering juga jalan jauh, lebih baik pakai minyak yang lebih pekat. Kerana apabila kenderaan kamu menjalani satu perjalanan yang jauh, enjin tu bekerja tak berhenti tau. Dia bekerja. You imagine lah enjin tu kalau kamu travel dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru mungkin hampir berapa jam? 4 hingga 6 jam. Biasalah kita cakap standard ya. Tak termasuk traffic jam. Kalau traffic jam mungkin kereta tu start lebih 10 jam pun ada. Betul tak? Jadi apabila enjin tu bergerak atau bekerja dengan jangka masa yang panjang, kamu boleh pilih engine oil seperti JTX merah ni dengan 1550 kerana dia lebih pekat, dia boleh kira bagi protection yang lebih. Okey?
Dan itulah antara yang kamu kena faham apa itu guna untuk JTX merah. Dan kita ada juga JTX 1000 Gold. Yang JTX 1000 Gold ni, yang bertong gold ni atau warna emas ni, minyak dia adalah 10W40. Ini kalau berbanding dengan red, dia lebih thin atau lebih nipis. Kita panggil lebih nipis. Dia boleh lebih cecair sedikit kalau berbanding yang merah. Ini adalah sesuai untuk kenderaan yang lebih moden, yang lebih baru. Kerana engineer kan, kalau banding engineer sekarang dengan engineer dulu, dia makin improve, makin baik, makin bagus. Setiap komponen mereka design makin fit, makin bagus. Jadi kalau kamu pakai minyak pekat, tak boleh. Dia tak boleh bagi performance yang bagus. Engineer pun cakap, okay, engineer ini macam kita selalu cakap kan, kena ikut owner manual. Dia akan cakap, oh, you kena pakai minyak 1040 seperti JTX Go ni. Dia bagi dia punya performance lebih bagus. Dan enjin baru biasanya kena gunalah minyak yang lebih nipis atau tipis seperti JTX Go ni dengan 10W40. Dan minyak JTX Go ini dia juga sesuai untuk macam kereta yang lebih kecil lebih kecil, seperti sisi lebih kecil lah. Senang kata, kat Malaysia kita ada macam Myvi, Vios kan, atau kecil kalau Camry atau Accord pun kira kecil, bawah 2000 cc dia enjin yang lebih capacity yang lebih kecil, atau kereta yang biasa orang jalan di bandaraya. Minyak yang lebih nipis ni dia akan bagi performance yang bagus, terutama kamu pick up. Kamu akan rasa, oh, bila pick up kenapa kuat ni kalau berbanding dengan minyak yang sebelum itu saya pakai. Kerana dia apabila dia lebih tipis atau nipis, dia akan bagi performance yang lebih bagus. Dia tak hold banyak komponen-komponen, dia tak pegang banyak. Dia akan melancarkan lebih lagi untuk komponen-komponen yang bergerak dalam enjin tu. So, inilah yang penting kalau nak pakai yang minyak enjin yang nipis, pun kena faham. Inilah untuk minyak yang atau kereta atau enjin yang lebih moden atau lebih kecil. Saya faham sekarang ni apa bezanya yang merah, yang kuning ni. Ada yang pekat, ada yang cair sikit, ada yang untuk kereta lama, kereta baru, sisi besar, sisi kecil. Maknanya senang cerita, kita yang memandu kereta ni kita kena tahu pasal kereta kita. Jangan main bawa aja kan, tak tahu apa cerita kan, tak tahu detail dia. Jadi bila bab-bab nak menjaga bab-bab penjagaan ni, jadi kita tahu apa yang sesuai dengan kereta kita. Jadi kita tidak akan merosakkan kereta kita. Okey, terima kasih. So, seperti yang saya cakap tadi kan, biasa orang tua kan, kita kembali kepada topik minum kopi tu. Orang tua biasa dia suka minum kopi kau. Enjin kena bagi kopi kau. Kalau orang muda-muda kasihlah nipis sikit kerana dia tak biasa lagi. Tak biasa. Dia kuat lagi, dia tengah energetik lagi kan. Dia tak faham macam mana nak enjoy kopi kau lagi. Jadi orang muda dia bagi yang nipis sikit. Kalau orang tua mesti dia mau, kau pergi kedai kopi tanyalah, semua orang kalau order kopi mesti mau kopi kau. Biasa orang tua je yang order. Sama juga enjin. Enjin yang sudah berhayat atau yang lama yang diguna di atas jalan raya kan. Dia perlu gunakan kopi kau. JTX warna red. Vitamin dia kena lebih sikit lah. Ya, lebih kurang macam tu lah. Saya buat kesimpulan, harap-harap faham lah dengan orang kata penerangan macam ni kita senang boleh imagine dan kita boleh faham sikit kan. Compare kita baca description, kadang kita tak faham kan. Tak boleh nak imagine perbandingan tu. Jadi perbandingan yang sangat jelas daripada saudara Kazuto. Saya harap yang mendengar ni, anda pada sekarang ni dah boleh dah boleh tahu dah apa yang nak dipilih untuk kenderaan anda ni nanti. Okey, saya begitu excited sekali dah dengar penjelasan yang sangat bermanfaat daripada saudara Kazuto. Jadi sebelum nak ke topik yang seterusnya, saya nak minta juga anda semua, mana yang belum share tu, tolonglah tekan butang share banyak-banyak. Kita nak bagi hadiah kepada siapa yang share paling banyak pada malam ni. Hadiah sebotol minyak JTX 1000 Gold Motor Oil. RM198 tu bukan orang kata bukan yang murah-murah punya hadiah ya. Senang saja usaha anda, tekan je butang share tu banyak-banyak. Okey?
Jadi mana tahu anda bertuah malam ni untuk dapat hadiah daripada Syom. Okey, dah separuh jalan dah kita punya program hari ni. Jadi saya pasti ramai penonton-penonton sekarang ni yang terdiri daripada Shompreneur dan kebanyakannya mesti wanita kan. Macam saya ni yang tak tahu apa-apa pasal kereta sangat. Tahu isi minyak, bawa kereta je. Kadang-kadang tayar pun tak cukup angin, kita buat tak tahu je kan. Jadi kita ni pada tujuan kita join program hari ni lah kita nak menambahkan ilmu terutama sekali tentang produk ni, dan sebagai shompreneur kita kena mantapkan kita punya pengetahuan. Jadi bila kita nak approach customer, kita tahu apa kita nak cakap dan kita tahu macam mana nak mulakan tu, and then kalau boleh along the way lepas tu boleh dapatkan sale. Okay, anda ada semangat tak nak tahu macam mana cara-caranya nak membuka bicara untuk mempromosikan produk ni kepada pelanggan kan? Okey, sekarang saya nak minta saudara Kazuto lah tolong kongsi sikit tips-tips macam mana nak memasarkan produk berkaitan otomotif ni supaya kita nampak macam profesional dan nampak macam tahu apa yang kita nak promotekan. Okey, seperti yang tadi kita berkongsi tadi kan, itu semua sebenarnya adalah tips yang penting lah. Sebelum shompreneur semua keluar sana untuk terangkan produk ni, sekurang-kurangnya kamu sendiri kena faham apa benda tu, betul tak? So apabila kamu jumpa so-called client atau buyer, cubalah tanya apa kenderaan mereka pakai, cuba faham dulu. You kena faham dulu apa kenderaan kamu pakai, engine berapa cc, tahun berapa. You boleh buat note, you boleh buat satu sheet, dia macam tick, okay, kereta jenis apa, model apa, tahun berapa, cc berapa, dah berapa mileage, you kena tengok. Semua tu bila you tanya dia, jadi you pun faham. Apabila kamu tanya dia, you faham, dan punya buyer tu pun ingat, kamu betul-betul nak faham saya punya engine untuk jual saya satu barang yang bagus untuk saya punya engine ya. Bagus. Dia akan rasa macam tu, betul tak? Jadi you kena tanya dia dulu. Apa dia punya kereta? Apa sudah lalui mileage dia? Itu kena tanya dulu. Selepas tu kamu dah tanya, jadi kamu kena explain. Okay, sekarang kita ada dua. Okay, JTX Red, JTX Go. You kena explain dulu. You dah tahu apa dia nak pakai, tapi you explain kat dia supaya dia faham. Kenapa you recommend yang Red atau Go kepada saya? Bagi dia faham. You explain macam tadi saya cakap kan, viscosity yang lebih pekat, lebih thin. You kena explain dua-dua punya beza supaya dia faham. Jadi bila dia nak beli dengan kamu pun dia, saya faham ni. Saya faham. Kalau lagi tak faham, bagi dia tengok video ni. Okay. Jadi you explain kat dia apa bezanya dua minyak ini dan kegunaan dia. Sangat penting tau. I'll explain, okay. Dan terangkan macam mana minyak enjin tu sebenarnya bekerja dalam enjin dia. Apa yang akan bagi manfaat kepada enjin dia. Terangkan. Terangkan bagi klien tu tahu. Last kali yang paling penting, you kena bagi tahu minyak JTX ni dia ada menggunakan satu aditif yang sangat bagus. Itulah dia punya key. Benda dia macam orang panggil apa tahu? Secret recipe. Ini secret recipe. Kalau you pergi tanya KFC ke McDonald, dia takkan bagi tahu. Mana boleh bagi tahu? Ni saya punya tu cari makan ni. Dia punya secret recipe ni itu yang sangat penting. Itu yang JTX, minyak JTX ni dia guna. Resepi aditif ni yang sangat bagus dalam minyak itu. Itu yang dia akan bagi protection, bagi pengaliran yang bagus. Dia akan bagi kurangkan engine sludge, bersihkan engine, anti-rust sebagainya dari aditif ini. Jadi kena bagi tahu. Dari minyak JTX, aditif dia yang paling. Macam kita cakap lah, kopi lah. Sekarang saya bagi kopi Indonesia dari mana yang bagus? Kopi, okay. You cakap lah kopi yang paling bagus di dalam dunia. Dari Brazil ke, dari Indonesia ke, kita bagi kopi yang paling bagus sekarang. Okay? You kena bagi tahu. Jadi you beli dengan kita punya kopi, saya bagilah kopi yang terbaik.
Macam you beli minyak dengan saya bagi minyak JTX yang terbaik kepada anda kerana dalam tu ada aditif yang terbaik. Alright. Terima kasih, sangat jelas. Maknanya kan daripada soalan-soalan tadi tu kita dah boleh buat macam satu sifir lah. Mula-mula soalan ni, jawapan ni apa macam mana kita boleh buat satu jadual, satu strategi lah untuk mempromotkan produk yang betul kepada customer kita. Betul. Kadang-kadang bukan kita nak jual saja. Kadang-kadang kita apabila kita berkongsikan apa yang kita faham, customer tu dia akan puas hati. Itu penting. Apabila dia tak faham, besar kemungkinan dia tak faham kan, dia takkan beli. Jadi apabila you nak dia beli, you kena bagi dia faham apa yang dia gunakan. Dan kenapa. Dan apa yang produk ini akan bagi dia. Macam tu. Tapi apa-apa pun, kita selalu nasihatkan owner, apa-apa pun kita refer to owner manual, baru kita tengok dari sana, kita recommend. Yeah? Okay, Kak Zuto, thank you so much for that tips. Memang sangat memudahkan kerja-kerja showpreneur lah lepas ni. Terutama yang wanita-wanita ni nak promotekan produk otomotif ni kan, kita macam kelu lidah nak start. Apa nak tanya kat customer, lepas tu nak reply macam mana, jadi kalut pula kejap kan. Jadi bila dah ada perkongsian tips ni, jadi kita dah tahulah apa benda yang kita nak tanya, maklumat yang kita perlukan daripada pelanggan dan macam mana nak advise mereka untuk pilih produk yang betul. Jadi harapnya dengan perkongsian tips kali ni boleh memberikan keyakinan lah kepada showpreneur yang wanita-wanita kat luar sana tu nak mempromosikan produk-produk otomotif ni, produk JTX ni. Jadi bolehlah meluaskan lagi pasaran anda. Okey, sekarang ni kita dah tahu banyak benda tentang produk JTX ni. Jadi testimoni terbaik adalah testimoni yang daripada kita sendiri. Kalau yang mana yang dah guna tu, anda dah rasai dia punya kelebihan dan dia punya keistimewaan. Jadi untuk berkongsi kepada orang lain adalah lebih mudah setelah anda menggunakannya sendiri. Kepada sesiapa yang belum menggunakannya lagi, jangan tunggu lama-lama, cepat-cepat cuba lepas ni dan anda pun boleh merasai manfaat daripada produk JTX ni. Betul. Itu sebab sebelum kamu jual, kamu sendiri kena pakai dulu. Kalau kamu sendiri pun tak pakai, macam mana kamu nak bagi testimoni atau bagi experience, pengalaman anda kepada awak punya buyer kan? Jadi kamu kena pakai dulu. Ya, kita perlu penerangan tu lagi lebih real kan? You dah cuba, lepas tu you fikir balik apa yang kamu tengok video hari ni, betul tak? Ada tak? Okay, lepas tu you combine. Oh, betul lah. Kerana kalau kamu tak pakai atau tak guna produk itu, kamu tak faham apa yang kita terangkan kadang-kadang. Kerana kamu tidak pakai. Jadi kena pakai, ya. Pakai dulu, lepas tu baru share. Betul, baru share kepada kamu punya potential buyer, kawan-kawan dan selanjutnya. Okay? Right. Betul. Jadi seterusnya nak minta Kak Zuto, boleh tak share tips untuk marketing? Untuk memasarkan produk-produk otomotif ni. Boleh kongsikan sikit tak? Apakah maybe ada teknik-teknik tersendiri ke untuk kami tahu dan aplikasikan? Okey, kalau setengah orang yang kenal saya, dia tahu saya bukan pasal racer atau lembu kereta aja. Sebenarnya saya menjalankan bisnes saya sudah lebih 20 lebih tahun lah. Saya ada bisnes sendiri dan dalam otomotif juga. Jadi ini salah satulah yang macam mana saya boleh tahan capaian bisnes begitu lama dan saya boleh share sikit cara saya buat marketing atau cara macam mana kamu nak jumpa orang nak cakap. Okay. Saya rasakan video hari ni adalah salah satu kira kita panggil tool, marketing tool yang penting untuk anda. Okay. Kerana kamu dah tengok, kamu faham. Dia adalah tools. Kalau kamu tak faham atau kurang faham, tunjuk ke awak punya buyer. Minta dia tengok. Atau sebelum kamu jumpa dia, hantar link dulu, bagi dia tengok. Lepas tu panggil like and share Syam punya Facebook page. Jangan lupa, okay? Kena like and share dulu. Cakap tengok, lepas tu like and share. Kita kenal lah, support sikit kan. Jadi, video ni adalah satu tool macam saya cakap.
Bagi dia tengok, mungkin dia lebih senang faham. Kalau kamu tak pandai nak terangkan. Kalau kamu pandai terangkan lagi bagus. Kalau kamu kurang, video ini adalah satu tools yang bagus bagi awak punya customer tengok. Okay? Dan kamu dah tengok video ni, kamu pun faham kan produk-produk dari JTS Rate and Go ni. Jadi itu kamu kena belajar. Kalau kamu tak belajar, tak faham, tak boleh cakap, orang tak confident. Kamu nak jual ni. Kalau nak jual, kamu kena tahu, faham, terangkan. Lepas tu baru kamu boleh terang kepada kamu punya customer. Itu akan bagi confident kepada customer anda. Kalau kamu sendiri pun tak boleh terangkan, tak faham, you nak orang macam mana nak buy your idea kan? Jadi kamu kena terangkan, oh produk ni macam ni, produk ni macam ni. Okey, dia untuk kereta ni, dia untuk kereta ni. Itu sekurang-kurangnya you kena tahu. Jadi buyer dia akan confident. Oh, ini Seanpreneur ni dia tahu ni produk ni. Dia nak jual kat saya, dia tahu, dia bukan tentung kat saya ni. Kan? Kita kena show kita punya expertise dulu. Bagi setiap owner kepunyaan kereta tu kesayangan dia. Okey. Jadi kamu kena bagi satu barang yang sangat berharga, bagus kepada dia punya kereta. Kerana kereta itu umpama dia punya ahli keluarga tau. Tanpa kereta dia macam tanpa kaki, dia tak boleh pergi kerja, dia tak boleh pergi jumpa girlfriend, dia tak boleh balik kampung jumpa mak kan. Jadi kamu kena bagi dia satu produk yang bagus supaya dia punya kereta menjalankan tugas dia dengan bagus. Dan paling best, jimat minyak. Betul tak? Jadi betul. Kamu kena terangkan, oh produk ini macam kita cakap tadi kan. Dan kurang kalau boleh lah. Macam setengah orang dia cakap, oh minyak ini boleh pakai kat mesin, boleh pakai kat traktor. Kalau boleh, jangan sebut tu. Dia umpama macam, bagi banyak orang, dia tak faham sebenarnya traktor dengan mesin-mesin yang besar, dia kerja lagi teruk. Dia lagi perlu minyak yang lagi bagus. JTS boleh. Tapi kepada owner, dia punya fikiran lain. Kadang-kadang dia fikir, ini saya punya kereta lah, halus lah. You banding saya dengan traktor. Banding dengan saya punya, saya punya kereta dengan mesin besar kat kilang tu. Tak boleh jadi ni. Sayang saya punya kereta. Kan? Jadi kurangkan bandingan benda yang kita rasa macam kasar. Sebenarnya dia bukan kasar. Dia kasar betul. Tapi dia working load dia lagi kuat tau. Tapi orang tak faham. Kita kurangkan. Kita kurangkan bandingan atau dia pernah pakai kat tempat yang kasar. Pasal owner tak faham. Kan? Okay. Lagi satu yang agak penting, kalau macam setengah terms yang kamu tak faham, sebutan tu kalau kamu tak faham, jangan guna masa kamu buat sale. Kalau kamu betul-betul nak sebut terms itu, cuba fahamkan dulu. Kerana kita tak mau di backfire oleh orang. Kan? Jadi terms itu penting Jangan salah guna term. Ini cakap adalah nanti So inilah adalah nasihat saya hari ni lah. So harap-harap hari perkongsian hari ni dapat sikit banyak bantu kamu semua dan lebih faham kepada produk minyak atau produk minyak JTS ini. Yang paling penting, jangan lupa yang paling penting, pakai dulu. Macam tadi kita dah cakap kan. Kalau kamu tak guna sendiri, macam mana kamu dah promo ke orang? Betul tak? Guna sendiri dulu. Pakai dulu. Tengok punya kereta tahun berapa. Kalau punya kereta lama, belilah lebih yang enjin minyak yang lebih pekat JTX. Yang rate tu. Okey, kalau kereta yang lebih baru, boleh try JTS Gold. Okey? Dan rasa sendiri dulu produk dia macam mana. Dari sana confirm kamu lebih confident nak cakap. Kalau kamu hanya buat anggaran saja untuk buat sales, mungkin sukar sikit. Jadi saya pun nasihatkan semua Seanpreneur ni pakai. Kalau yang belum jadi Seanpreneur, pakai dulu, lepas tu kamu boleh jadi Seanpreneur. Okay? All the best dan jangan lupa pakai atau guna dulu produk ini dan kita terus ke market. Alright?
Ya, saya sangat bersetuju dengan apa yang Kazuto dah terangkan tadi. Selain daripada kita ambil tahu pasal produk, kita pun kena guna sendiri dan rasai kelebihan produk ni. Jadi lagi senang kita nak berkongsikan pengalaman kita kepada orang lain dan nampak lebih meyakinkan lah. Pendek kata, macam dia cakap tadi, video ni sebagai satu marketing tools, kita tengok dan fahamkan betul-betul, kita nak share kat orang pun boleh. Lepas tu kita sendiri gunakan. Macam kita beli makanan, kalau kita cakap je kat orang benda tu sedap tapi kita pun tak makan, macam mana kita nak cakap benda tu betul-betul sedap kan? Jadi macam minyak ni pun kita kena guna dulu, kita dah rasa betul-betul lah kata minyak ni, dan barulah bila kita cerita kat orang tu sangat-sangat meyakinkan dan orang pun boleh percaya kita 100%. Pejam celik kita dah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih sangat-sangat kepada Kazuto Sun. Hari ni banyak sangat yang kami dah belajar. Banyak sangat ilmu yang dah dikongsikan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang kita dapat sama-sama ni dapat manfaatnya. Jadi dari awal lagi apa yang kita muskil pasal produk JTX ni kita dah faham dah, kita dah nampak gambaran dia dan kita rasa sangat yakin dengan kita punya pengetahuan lah. Dan kita dah tahulah apa sebabnya produk ni boleh bertahan lama dalam pasaran. Disebabkan formulasi dia yang unik dan juga aditif dia yang membezakan dia dengan produk-produk lain di pasaran. Jadi selain daripada itu, kita nak tekankan juga kita kena guna dan baru kita tahu akan manfaatnya dan kelebihan produk tu. Dan selain pada tu, walaupun time PKP ni kita tak boleh jalan, tak boleh drive jauh-jauh, kereta kita pun kena jaga juga. Bukan kita abaikan je macam tu kan, tahu-tahu dah berkarat, tak boleh jalan. Kan lagi banyak kos nak repair. Jadi sikit sebanyak kita kena jaga juga, dan perkongsian kali ini amat-amat memberikan kita kesedaran tentang pentingnya untuk menjaga kenderaan kesayangan kita dengan menggunakan produk JTX. Terima kasih sangat-sangat kepada Kazuto kerana sudi meluangkan masa pada malam ini bersama kami. Semoga kita dapat mengadakan lagi sesi-sesi perkongsian ilmu macam ni pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Syom jemput saya hari ini untuk knowledge sharing, dan saya juga nak terima kasih kepada semua kamu yang di luar sana yang tengok live show ini malam ni, dan jangan lupa like and share video ni, okay? Like Facebook page Syom ini dan share video ni atau video-video yang kamu rasa yang datang memanfaat dalam page ini, share kepada kamu, kawan-kawan kamu. Okay, so sampai sini saya nak ucap terima kasih kepada semua. Kita harap-harap kita boleh jumpa lagi masa depan, kita boleh berkongsi lebih banyak lagi tentang minyak JTX atau apa sajalah. Ya, okay, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada saudara Kazuto, dan terima kasih dan tahniah kepada anda semua kerana sudi meluangkan masa dalam program kami kali ini. Dan untuk pada masa yang akan datang, kami akan cuba sediakan lagi banyak program tentang penjagaan kereta untuk anda semua. Terima kasih juga kepada yang supporting, yang share program ni, dan untuk pengumuman pemenang top sharer, kami akan umumkan di FB page Sahajidah Hi-O Marketing sebentar saja lagi. Dan untuk itu kita nak ucapkan tahniahlah kepada pemenang tu nanti, kerana mereka yang berjaya dipilih akan membawa pulang sebotol JTX 1000 Gold Motor Oil 4 liter yang bernilai RM198. Okey, selamat malam semua. Jumpa anda di puncak kejayaan.